Ya, the record, please. Okay, baiklah kita mulakan usaha kita dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Okay, kita itulah kita ulang balik apa yang pembelajaran kita pada minggu lepas. Tak dengar. Tak dengar Ustaz? Okey, dengar. Dengar. Okey. Okey. Apa? Okey, minggu lepas Ustaz kita bincangkan tentang ni, tanda-tanda kiamat kecil berdasarkan dalam hadis Nabi SAW. Pertamanya hang perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya yang Ustaz beritahu mengatakan kebanyakan ulama mengatakan masa itu yang berlaku pada zaman awal Islam, pemberitahuan kepada Islam dan anak-anak mereka dinasabkan dengan Tuhan hamba-Nya. Setengah ulama mengatakan bahawa berlaku banyaknya pendakaan anak-anak kepada ibu bapa. Ini berlaku di akhir zaman katanya. Ada setengah ulama ada. Seterusnya orang-orang yang tidak pakaian, pekat dan bisu tiba-tiba jadi raja. Maksudnya ulama menguraikan berlakunya perubahan orang-orang yang pada awalnya tiba-tiba jadi orang besar, ini masih raja. Mereka yang jadi pemimpin tapi mereka jahil dalam memimpin. Hadis Nabi SAW ada menyebutkan bahawa urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, ini tanda kiamat makin hampir. Setengah ulama mengaitkan dengan usia pemimpin yang muda dan mentah menjadi pemimpin. Lepas tu orang-orang yang bagi ayam berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Maksud ulama mentafsirkan orang-orang badui yang berkaki ayam dan pengguna kambing tiba-tiba boleh bina bangunan yang tinggi. Orang badui juga tiba-tiba berjaya. Imam Khudbi mengaitkan dengan orang-orang badui dengan apa yang berlaku pada zaman sekarang, di mana mereka diraja dan berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Dan seterusnya zina dihalalkan. Maksudnya ulama berdasarkan dosa ini menjadi kebiasaan pada akhir zaman. Bila negara dijajah oleh orang bukan Islam, mereka mempunyai undang-undang yang menghalalkan zina dan arak. Okay. Ya, yang lain itu ada soalan kita tajuk. Ini okay, tak apalah, ini tak apa. Ini untuk apa? Kita macam minit pada lepas. Okay, tak apa, yang ni saya dah share dalam grup, jadi boleh baca. Okay. Okay, Ustaz, boleh teruskan. Kita punya ni. So, pada minggu dan juga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita menyambung siri usrah dalam siri tanda-tanda akhir zaman, dan insya-Allah ini kita akan menyebut beberapa lagi tanda-tanda hari kiamat. Jadi hari ini tanda-tanda yang saya nak sebut hari ini adalah sebenarnya tanda-tanda ni lah asalnya sebagai tanda-tanda yang diminta oleh al-akh ataupun saudara amin kita untuk kita bentangkan. Tunggal lagi saya telah memilih untuk membentangkan beberapa tanda lain terlebih dahulu pada dua siri yang
lepas. Jadi insyaAllah malam ni kita akan bincangkan tanda-tanda yang asalnya yang ni yang suruh dibincangkan di dalam usrah kita lah. Tinggal lagi baru ketiga ni kita bincang lah. Jadi ada 4 ke 5 dan kita akan sebutkan. Pertamanya yang kita nak bincang malam ni adalah salah satu yang disebutkan sebagai tanda kiamat ni, tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sebahagian kita kata artikel dan sebagainya disebutkan ni sebagai tanda kecil. Tapi sebenarnya kalau dihimpunkan dan dipahami bersama dengan hadis-hadis yang lain, ini merupakan salah satu benda yang terakhir berlaku pada hari sebelum berlakunya hari kiamat. Jadi itu. Maknanya nanti kita akan sebutlah. Maknanya asas bagi tanda ini adalah satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Antara riwayat berbunyi, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Secara ringkas mafhumnya, tidak akan berlaku hari kiamat itu sehinggalah tidak diucapkan atau tidak dikatakan di bumi ini, tak di dunia ini, Allah, Allah, kalimah Allah lah. Jadi tidak lagi disebut dalam banyak bahan bacaan ni, dia tidak lagi disebut kalimah Allah. Jadi sebenarnya ini adalah tanda yang kiranya terakhir ataupun benda yang terakhir berlaku sebelum Allah Ta'ala menjadikan hari kiamat. Kiamat tu lah. Maknanya benda ni berlaku dalam Sahih Muslim. Hadis ni diletakkan di dalam bab disebut, dia kata pergi ataupun hilangnya iman pada akhir zaman. Dan hadis ni kalau kita faham dia menunggal, kita akan hanya faham mana salah satu tanda hari kiamat, orang tidak lagi menyebut nama Allah. Lebih dipahami dengan sebahagian hadis lain, antaranya hadis lain, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Kiamat ni tidak akan berlaku melainkan ke atas orang-orang yang paling jahat. Dalam sebahagian syarah disebutkan, mana orang yang ke atas mereka berlakunya hari kiamat nanti, mereka sangatlah jahat. Dan jahatnya lebih lagi daripada orang-orang pada zaman jahiliyah. Mana saya baca kan, mana di sini kita akan daripada satu tadi tanda tu iaitu tidak disebut nama Allah ataupun kalimah Allah, maka kita akan memahami dengan hadis-hadis lain berkaitan. Hadis seterusnya dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, antara mafhumnya, sebaik-baik manusia itu adalah kurunku, yakni kurun Nabi SAW. Hadis ni biasa kita dengar. Kemudian generasi selepasnya, kemudian generasi selepas itu. Kemudian Nabi menyebutkan, kemudian akan berlaku selepas itu ataupun muncul selepas itu golongan yang bersaksi ataupun menjadi saksi sedangkan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Kemudian golongan yang berkhianat dan tidak beramanah. Kemudian orang-orang yang bernazar tetapi tidak menunaikan nazar ataupun bersumpah tetapi tidak menunaikan sumpah. Jadi hadis ini kaitan dengan hadis yang kita sebut mula-mula tadi. Mana kiamat ni akan berlaku atas golongan yang paling jahat. Mana itu kata, saya ulang balik, mana yang terakhir, maknanya mereka ni golongan yang atas mereka berlaku kiamat. Berlaku kiamat ni maknanya yang disebut dalam Quran tu kan. Maknanya langit runtuh, kan? Bintang berguguran sebagainya. Jadi kiamat ni dia akan berlaku, dia tidak, insya-Allah kita semua lah orang-orang yang beriman, tidak akan berlaku atas kita kiamat. Sebab tu kita kata dia benda ni last. Maknanya kerana apa? Kiamat tu berlaku di atas golongan inilah. Maknanya yang nak sebut nama Allah pun dia dah tak reti dah. Tapi sebelum itu berlakulah tanda-tanda lain. Yang tu boleh kita sebut sebagai tanda kecil. Contohnya hadis yang baru kita sebut tadi. Selepas berlalu 3 generasi terbaik. Yang kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga. Maka Nabi mula menyebut muncul beberapa golongan.
Sebagai tanda. Mana sebelum dia pergi pada jahat sungguh, lebih jahat pada jahiliyah ni, dia akan berlaku perkara-perkara jahat juga. Sikit dia sebelum jadi paling jahat tu lah. Jadi gitu. Tapi akhirnya, kemuncaknya adalah semua yang tinggal di atas muka bumi ni adalah orang yang jahat. Sehingga mereka tidak menyebut langsung kalimah Allah lah. Maknanya dari satu sudut kita katakan tidak berlaku lagi lah pada zaman ini. Kerana orang masih lagi menyebut nama Allah. Kan? Satu. Bahkan dari satu sudut kita kata bagus. Kadang-kadang orang terkejut meletak sebagainya kerana biasa maka tersasul ataupun terlepas disebut nama Allah. Tapi dari satu sudut yang lain, janganlah pula kita kata berasa selesa lah. Kerana benda ni sebelum orang tak sebut langsung nama Allah tu, maknanya ansur-ansur kejahatan-kejahatan ni semakin bertambah banyak. Tinggal lagi sebab tu ulama'-ulama' selalu pesan pada kita supaya menjaga iman. Biarlah ada iman di dalam jiwa, dalam diri kita, kerana iman ni lah penyelamat. Penyelamat kita daripada kita menjadi golongan yang berlaku atas mereka hari kiamat lah. Yang ni boleh kita gambar orang tak beriman lah. Apa yang berlaku pada orang yang beriman sebelum kiamat dia berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut nyawa semua orang-orang yang beriman. Termasuklah orang yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar zarah ataupun sebesar biji sawi lah. Itu disebut. Dalam sebuah riwayat Nabi kata Allah akan mengutuskan atau menghantar angin yang lembut. Dalam sebagai hadis menyebutkan angin ni lebih lembut daripada sutera, dan apabila angin datang kepada orang-orang yang beriman, walaupun dalam hati orang tu hanyalah misqala habbah, maknanya sebesar zarah ataupun sebesar biji sawi je iman, maka dia tetap diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala apabila datang angin tu tadi. Ini semua ni tanda besar dah hampir sangatlah berlaku. Maka selepas orang-orang yang ada iman walaupun sedikit ni meninggalkan atau dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah tinggallah atas muka bumi ni orang-orang yang jahat yang tidak ada iman langsung di dalam hati. Bahkan digambarkan dalam hadis jahatnya mereka ni sehingga nanti digambarkan maksiat yang berlaku. Mereka akan melakukan kejahatan antara lelaki dan perempuan berzina di hadapan orang ramai, sebagaimana dua ekor kedai yang mengawan di depan orang tanpa segan dan silu lah. Maka atas golongan yang sebeginilah, kata Nabi SAW, akan berlakunya hari kiamat lah. Jadi gitu. Maknanya ini sebenarnya adalah salah satu benda yang antara yang paling akhir berlaku. Maknanya tidak berikut kalimah Allah, kenapa tak langsung ada orang yang beriman, maka atas mereka inilah berlaku hari kiamat. Tinggal lagi selain daripada kita sebut tadi, kita sama-sama menjaga iman kita, mempertingkatkan iman, jangan bagi iman hilang daripada dalam diri, supaya kita bukanlah golongan yang berlaku atas kita hari kiamat, kiamat kubra, kiamat yang sebenar. Maka kena juga kita berhati-hatilah. Tak berhati-hati. Kerana maknanya sebelum sampai kepada zaman kejahatan itu nanti, maknanya tak langsung sebut kalimah Allah, maka beransur-ansur, maknanya orang ni menjadi semakin jahat. Dalam sebahagian riwayat ada disebutkan, Nabi sebut, maknanya bila dah dekat setengah tu, maknanya zaman yang akan datang tidaklah dia melainkan lebih jahat, lebih teruk daripada sebelum. Sini sebenarnya saya nak sebut satu benda. Maknanya kita selagi mana bila disebut akhir sekali, tak ada langsung orang baik, maknanya kita kena faham ikut satu sudut, nanti pada satu hari tidak ada langsung kebaikan dilakukan. Sebelum sampai kepada itu, maknanya kebaikan-kebaikan ni akan beransur hilang. Saya nak sebut dalam kita menghadapi pandemik sekarang lah, kita tak tahu. Sekarang mungkin sahabat-sahabat semua
ada yang telah berada dalam keadaan yang memang tak dapat dah nak pergi sembahyang jemaah ke masjid tak, ataupun surau tak. Macam saya sendirilah di sini alhamdulillah lah tak, atas kita jadi AJK dan sebagainya masih lagi lah ada peluang tersebut tak. Cuma kita sebenarnya kalau kita tengok dari satu sudut kita kena fikir juga ni, ada lepas ini tak, adakah kita memang akan dapat semula atau sahabat-sahabat akan dapat semula peluang untuk pergi masjid seperti sebelum ini. Tak. Maknanya dari satu sudut bukan kita meramal lah, maknanya ni kena bersedia kan. Maknanya kalau pandemik ni berterusan tak, kemungkinannya mana kita sudah kehilangan tak satu nikmat yang sebelum ni kita dapat kecap, iaitu nikmat nak menunaikan ibadah dengan sempurna tak, tata tertib adabnya di masjid. Tak, mungkin maknanya situ kita kaitkan dengan ni lah, maknanya sedikit kita bimbang sedikit demi sedikit kebaikan yang hilang ni dalam keadaan kita tak sedar. Tak? Jangan sampai kita tak apalah ni COVID kan, kita sembahyang di rumah dan sebagainya lah. Jadi kita pun macam tak ada rasa apa-apa. Sebenarnya kita kena merasai. Tak? Maknanya kalau sebelum ni kita boleh pergi masjid tapi kita buat tak cara dia tak pergi, maka sekarang dah tak boleh tak pergi langsung, maka kita kena ada bayangan, kita kena ada rasa kita dapat capai pada hari ini diri tak, mana contoh di rumah tak dengan anak-anak ke dengan isteri ke ataupun yang belum kahwin di rumah bujang dengan kawan-kawan ke, dirikanlah tak, kerana kita bimbang pula ke depan nanti kita tak mana tak dapat pula buat di rumah, kita tak tahulah, kita minta janganlah, tapi itulah kita nak kata. Maknanya ulama ramai sebut dah sekarang apa yang dapat kita gapai sekarang ni, capai sekarang ni, capailah, buatlah, pulanglah sungguh-sungguh. Sebab kita tak tahu tak, selepas ni adakah apa ibadah amalan soleh yang kita boleh buat pada hari ni, adakah nanti tak ada lagi peluang untuk kita buat pada masa akan datang. Jadi itu satu muhasabah tak, dan diri saya sendiri dan sahabat-sahabat semua yang kita kena bersungguh lah dalam perkara tu. Sebab mananya sekarang ni walaupun pandemik dah, tapi ada lagi yang masih boleh kita buat, yang kita capai, buatlah sungguh-sungguh sebelum peluang itu hilang. Kerana nak menuju pada dunia yang semua orang jahat ni, maka beransur-ransur tak, kebaikan itu akan hilang. Akan hilang. Maka sama juga seperti tanda besar matahari terbit daripada barat. Di semua tanda kiamat besar tu kita tengok. Tak, maknanya yang ni satu nanti akan tak ada orang baik langsung. Tak, bila menuju pada tak ada orang baik langsung tu, kebaikan beransur-ansur hilang. Tak, mana ada lagi kebaikan tapi makin sikit makin sikit. Ketika masih ada kebaikan tu lah, mana kita yang hidup pada zaman tu rebutlah kebaikan. Tak, sebelum tak boleh buat langsung. Satu, seperti maknanya tanda besar kan, matahari terbit daripada barat. Tak, maknanya dia satu benda yang memang dah paling besar perubahan. Sebelum tu akan berlaku perubahan-perubahan alam juga yang menjadi tanda kecil. Ni pun kadang-kadang kita tak sedar tak. Macam banyaknya gempa bumi, banyaknya berlaku gerhana. Maka ni semua perubahan-perubahan alam yang kalau kita fikir ini adalah mukadimah kepada matahari nak terbit dari barat. Kalau dulu kita tengok tak, gerhana ni kita nak tunggu kalau orang yang lama-lama lagi lah nak tunggu berapa puluh ataupun belas tahun baru jumpa gerhana. Hari ini kita tengok dalam setahun kadang 3-4 kali kita menunaikan solat gerhana. Right. Gempa bumi banyak berlaku dan kadang-kadang kalau kita tengok, saya ingatlah masa belajar dulu, tak, kita ni di Malaysia ni kita kata di luar lingkaran gunung berapi kan. Patutnya asalnya tak kena gempa bumi. Tapi kita tengok tak sekarang ni kan, ataupun tahun-tahun kebelakangan, bagaimana kita sudah pun termasuk dalam yang kena gempa. Jadi semua benda ni yang berlaku pada alam pun kita faham fenomena alam, kita kena kaitkan dia sebagai tanda-tanda yang kecil yang berlaku sebelum menuju kepada tanda-tanda yang besar. Jadi itu yang pertama.
Maknanya orang tidak lagi menyebut kalimah Allah. Baik. Yang kedua ni, tanda ni menyebutkan tentang kabilah Qahtan. Kabilah Qahtan. Ejaan Arabnya Qaf, Ha, Pedah, Ta, Alif, Nun. Qahtan. Qahtan ni adalah satu kabilah yang ringkasnya kabilah Qahtan ni maknanya puak-puak asal daripada Yaman. Disebutkan. Nisbahnya, contohnya ada orang bernama yang Yu'rab bin Qahtan. Jadi asal keturunan yang dikahwini oleh Nabi Ismail alaihissalam yang dikatakan menjadi punca keturunan bagi ramai kabilah Arab. Ala kulli hal, maknanya Qahtan ni adalah satu kabilah bangsa Arab. Sebagian mengatakan dari Arabnya di Yaman. Di Yaman lah katakan. Di Yaman. Itu Qahtan. Dan mereka ni bukan dari kalangan Quraisy lah, ataupun bukan dari kalangan ahli bait Nabi SAW menurut setengah ulama. Bukan dari Quraisy lah. Bukan ahli bait lah. Tapi Qahtan. Kabilah Qahtan. Disebutkan sebagai tanda hari kiamat tu muncul seorang lelaki dari kabilah Qahtan. Dalam hadis disebutkan, Nabi kata, la taqumu sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat hatta yakhruja rajulun min Qahtan, sehinggalah seorang lelaki daripada kabilah Qahtan ni muncul. Apa yang dia akan dibuat? Yasuqun nasa bi'asah. Dia akan mengembala ataupun orang ramai akan patuh kepadanya. Mana dia akan memimpin orang ramai dengan tongkatnya. Dia akan memimpin orang ramai dengan tongkatnya. Jadi maknanya dalam hadis sebutkan satu ketika nanti, maknanya sebagai satu tanda hari kiamat, akan muncul seorang lelaki daripada kabilah Qahtan. Lelaki ini akan memimpin orang ramai dengan tongkatnya. Ulama menyebutkan apa maksud memimpin orang ramai dengan tongkatnya. Maknanya dia memimpin orang ni, orang mengikut kehendak dia. Tapi dengan tongkatnya, mana sebagaimana seorang gembala menggembala kambing-kambingnya. Maka tongkat tu melambangkan, dia gunakan tongkat tu untuk menyuruh orang taat pada ilah. Bagaimana pengembala guna tongkat untuk suruh kambing ikut cakap dia. Jadi maknanya pemimpin yang dipatuhi, tapi bukan kerana dia baik ataupun orang segan ke dia, tapi kerana lah, maknanya kepatuhan itu seperti mana kepatuhan kambing-kambing yang patuh pada gembalanya kerana mungkin takut kepada tongkatnya. Maknanya itu dia punya keterangan. Jadi lelaki dari kabilah Qahtan muncul memimpin dan orang ikut cakap dia. Tapi ikut cakap tu disebutkan seperti mana kambing-kambing yang mengikut kerana takut kepada tuannya. Kerana ada tongkat. Sebahagian ulama, antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menyebutkan bahawa lelaki yang disebutkan di dalam hadis ini namanya adalah Jahjahah. Jahjahah. Ini berdasarkan ada pula hadis lain. Ada hadis yang lain. Hadis Abu Hurairah dengan lafaz la tadhhabul ayyamu wal layali hatta yamlika rajulun yuqalu lahu Jahjahah. Maknanya tidak akan berlalu hari-hari siang dan malam, maknanya sebagai tanda kiamat sehingga seorang lelaki yang bernama ataupun dipanggil Jahjahah akan menjadi raja atau pemimpin. Jadi sebagian ulama menggabungkan. Contoh dalam sebagian kitab hadis Jahjahah ni diletakkan selepas hadis pertama tadi lah. Maknanya setengah ulama hadis mentafsirkan ataupun mengambil nama Jahjahah tadi sebagai nama lelaki daripada kabilah Qahtan. Baik. Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan bahawa zaman Hafiz Ibn Hajar lah, lama dah kan. Maka pada zaman tu disebutkan ini sebagai salah satu tanda kiamat yang masih belum berlaku lagi pada zaman Ibn Hajar. Dan kalau diikutkan juga dia ni pun belum muncul lagi sekarang.
Dia ni belum muncul lagi sekarang. Belum muncul sekarang. Cumanya dalam syarah hadis mana nak bagi jelas lah. Tapi tak qat'i, tak putus lah. Dia kerana hadis yang jelasnya menyebutkan secara umum begitu. Tidak lagi ada riwayat-riwayat yang lain yang diperselisihkan tapi menjadi sumber bagi ulama nak menjelaskan cerita ni secara terperinci. Ada yang menyebutkan dia ni pemimpin ini nanti dia ni akan muncul di zaman Nabi Isa alaihi salam. Dan sebahagian ulama mengatakan dia adalah salah seorang daripada pemimpin ataupun pegawai kerajaan yang nanti akan dilantik oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi tugasnya dia tidak menjalankan tugasnya seperti Nabi Isa alaihissalam lah. Jadi itu salah satu daripada pendapat ulama lah. Tapi tidak semua lah. Mana salah satu nak bagi gambaran ada pendapat ulama siapa dia ni bila muncul, maka sebahagian ulama menyebut dalam syarah hadis bahawa dia ni nanti adalah muncul ketika Nabi Isa AS memerintah dan dia salah seorang pegawai yang dilantik oleh Nabi Isa sebagai ulama, tetapi jalankan tugas ni sebagaimana disebut tadilah. Maknanya pemimpin seperti mana orang gembala yang mengawal, mengontrolkan kambing dengan menggunakan tongkat. Jadi itu salah satu pendapat. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahawa dia ni akan datang selepas Al-Mahdi dan cuba menjadi seperti Al-Mahdi dan Imam Mahdi lah. Tapi itu semua tak adalah, maknanya berdasarkan riwayat-riwayat yang sebagainya diperselisih. Tapi kemudian ada juga yang menyebutkan dia mana munculnya kemudian. Dia ni juga disebutkan nanti orang yang akan mengalahkan orang Habsyah yang memusnahkan Kaabah. Dia akan mengalahkan orang mana kedian pada tu. Nanti antara tanda-tanda hari kiamat ni disebutkan mana tak berlaku lagi lah. Dulu saya ingat masa Obama jadi presiden Amerika kan dia kulit hitam. Maka ada orang yang dah tafsir masa tu. Maka kata Obama ni lah lelaki Habsyah yang akan menguntukkan atau menghancurkan Kaabah. Kalau kita baca syarah hadis, berlaku runtuh Kaabah ni kelian. Kelian dah. Kita dia berkait dengan hadis selepas ni tentang Kaabah dan haji. Waktu walaupun tadi baru kita terima berita kan. Mana tahun ni Malaysia tak hantar jemaah haji. Tapi bukan tanda dimaksudkan lagi lah. Kerana haji masih ditunaikan oleh orang-orang yang ada di Saudi dan orang-orang luar yang sudah berada di Saudi lah. Maka bukan masuk tu lagi. Maka jangan kita terlajak. Nanti tahu berita malam ni, besok pagi keluar dah hadis tanda kiamat orang tak buat haji. Jadi begitu. Tapi kita kata sebagai muqaddimah macam yang tadi jugalah. Nabi sebut pada satu hari nanti maknanya Kaabah ni tidak akan ditunaikan haji langsung nanti satu ketika. Tapi maknanya bila kurang atau berlaku boleh, yang tu boleh lah. Maknanya dalam menuju kepada keadaan tak berhaji langsung itu, maka berlakulah perkara-perkara, maka mungkin makin kurang orang disebabkan halangan dan sebagainya. Maka menuju macam hak tadi jugalah. Sebelum tak ada haji betul, mula-mula mungkin dikurangkan terlebih dahulu. Tapi tanda yang disebutkan tu, maka itu tanda yang lain. Contohnya disebutkan di sini pasal benda ni berkait macam mana pasal tadi ada riwayat dalam syarah hadis menyebutkan
Tak, lelaki ini nanti dia akan mengalahkan lelaki Habsyah yang meruntuhkan Kaabah. Tak, meruntuhkan Kaabah. Tak, dia tentang haji ni ada beberapa hadis. Ada hadis Nabi yang umum. Mana Nabi kata nanti sebelum berlaku hari kiamat, tak, Baitullah tu, Kaabah tu tidak akan dikunjungi orang untuk mengerjakan haji. Satu. Tak, jadi gitu. Kemudian ada riwayat lain yang menyebutkan tak, bahawa nanti tak, Al-Bait ataupun Kaabah tadi akan orang melakukan haji tak, selepas keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ini ada hadis menyebutkan la taqumu as-sa'ah hatta la yahujjal bait wa anna al-ka'bata yukharribuha dhus sawiqatain min al-habsyah. Maknanya tentang kiamat dan haji ini ada beberapa hadis. Nanti kita akan kait. Pertama, hadis yang Nabi sebut tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah Baitullah tidak lagi dikunjungi untuk orang menunaikan haji. Kemudian ada hadis menyebutkan kerana dia akan diruntuhkan atau dimusnahkan oleh disebutkan orang yang punya dua betis yang kecil dari kalangan Habsyah tu tadi, orang Habsyah. Kemudian ada hadis yang menyebutkan Baitullah akan ditunaikan haji selepas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sebab tu kata benda ni berlakunya nanti. Iaitu bila dah berlaku tanda besar. Kan bila kita menyebut nama-nama seperti Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj ni tadi, maka semua tu bukan tanda kecil lah. Itu berlaku nanti. Ketika tanda besar. Baik. Dia disusun kronologinya oleh ulama hadis. Maknanya disebutkan Ya'juj dan Ma'juj ni, kalau dalam Sahih Muslim, Ya'juj dan Ma'juj ni dia keluar selepas keluarnya Nabi Isa alaihissalam. Dan bila dia ni musnah, selepas dia musnah, maka ketika itu Nabi Isa alaihissalam bersama orang Islam menunaikan haji. Itu disebut, itu yang mula-mula. Kemudian lama selepas itu tak akan berlaku peristiwa tak haji tadilah, orang tak pergi haji. Bila mana? Bila mana orang yang Habsyah tadi memusnahkan Kaabah, akhirnya orang tak dapat pergi haji. Tak, kemudian sebagai riwayat menyebutkan pemimpin daripada Qahtan ni tadi, dia muncul ketika itu, ketika orang Habsyah ni, dan dia menewaskan orang Habsyah tersebut. Jadi itu dia punya kronologi lah. Maknanya yang tak haji langsung ni bukan masa ini, jauh lagi. Kita sekarang ni Mahdi pun tak ada lagi, Nabi Isa pun tak turun lagi, kan? Maknanya kalau ikutkan riwayat-riwayat yang kita gabung tadi tak, maka ulama yang menghuraikan hadis menyebutkan haji nanti masih dilakukan tak, selepas keluar Ya'juj Ma'juj pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka lepas tu Nabi Isa buat haji lagi dengan orang Islam. Maka lepas tu, lepas maknanya bilakah orang tak buat haji ni? Tadi. Bila mana tu ulama susun tu. Hadis ni, gitulah. Mana kalau kita baca sebutir-sebutir gitu, tak dapat lah. Ada ulama susunkan untuk kita. Mana zaman Nabi Isa berlaku lagi haji. Bila nanti tak berlaku? Apabila orang Habsyah tu menghancurkan Kaabah. Kemudian sebagian riwayat menyebutkan bahawa yang menewaskan orang menghancurkan Kaabah adalah pemimpin Qahtan. Maka susun itulah. Mana timbul pemimpin Qahtan ni pun, kalau ikutkan cara hadis ni, bukan zaman ni lah lagi. Ke sana lagi. Ke depan lagi. Jadi, begitulah. Hadis. Jadi, antaranya tadi hadis Abi Sa'id menyebutkan Nabi SAW sebut Al-Bait, Kaabah tu rumah Allah akan ditunaikan haji dan umrah selepas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi cerita dia lah. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahawa Ya'juj Ma'juj ni Nabi Isa sendiri tak dapat nak menghapuskan. Sehinggalah Nabi Isa pergi berdoa, kemudian dimakbulkan doa tu, maka Allah Ta'ala yang menurunkan tenteranya menghapuskan Ya'juj dan Ma'juj. Cuma tu cerita sikit lah pasal
bukan buat dia. Tapi itulah maknanya bila kita sebut tanda-tanda ni tadi, dia berkait. Sebab tu antaranya saya malas bincang awal tu, kerana dia bersabit dengan dia tidak dengan tanda kecil je, bersabit berkait dengan tanda-tanda besar. Tadi kita tengok ada Nabi Isa, Qahtan dan sebagainya. Jadi maknanya yang berlaku bagi dalam hadis tu di hujung. Baik. Kemudian ketiga kan. Tanda yang ketiga. Yang ni lebih kurang yang tadi saya tak syarah. Sebab disebutkan tidak akan berlaku hari kiamat, dia katakan, maknanya disebutkan orang-orang baik semakin berkurangan, orang-orang jahat semakin banyak. Ini tanda kecil lah. Ini kita syarah ni sama dengan atas ni lah. Maknanya apabila orang tidak menyebut Allah dah, maka sebelum tak menyebut Allah tu, maka berlaku hal inilah. Maknanya semakin hampir kiamat, orang baik semakin sikit, orang buat jahat semakin banyak. Tak, kemudian orang-orang yang baik berani ditentang, dilawan. Tak, kemudian orang-orang yang hina berani menentang, melawan orang-orang yang mulia. Maka semua tu sebagai satu jalan yang ditempuh sebelum menuju kepada satu zaman yang tak ada langsung orang baiklah. Jadi itu sama syarah dengan tu lah. Mana dia sebagai tanda kecil yang menuju kepada tanda besar, tak ada langsung dia orang baik. Di mana kita sebut tadi kiamat berlaku ke atas orang-orang yang syirarun nas, orang yang paling jahat. Itu ketiga. Kemudian keempat, tak disebutkan berkenaan dengan Kaabah. Kaabah disebutkan berkenaan dengan Kaabah. Iaitu dikatakan Kaabah dan Mekah. Ini saya ambil sekali ya. Ada dikatakan Kaabah tu nanti dilindungi oleh bayangan. Kemudian itu dua tanda yang Amin bagi tu. Dia pertama dia kata gunung-gunung di Mekah akan berlubang. Gunung di Mekah akan berlubang. Kemudian disebutkan Kaabah ni tadi akan ditutup oleh bayangan. Akan ditutup oleh bayangan. Benarnya dua tanda ni diambil daripada satu riwayat dalam kitab hadis Musannaf Abi Syaibah. Tinggal lagi pertama saya sebut riwayat ini riwayat yang lemah, yang menyebutkan. Riwayat ni daripada sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia kata idza ra'aita Makkah qad ba'udat kazaib. Apabila kamu melihat Makkah ataupun gunung-gunung di Makkah lah, dalam sebahagian kata berlubang. Betul yang kata gunung berlubang itu. Dan kamu melihat bangunan-bangunan lebih tinggi daripada puncak-puncak bukit. Maka ketahuilah urusan itu telah membayangi kamu. Telah membayangi kamu. Jadi riwayat ni riwayat yang lemah kerana ada seorang perawi yang tidak dikenali di dalam ni. Disebut sebagai Atha' al-Amiri. Ala kulli hal sebagaimana kita sebut tu dhaif satu hadis. Kita tengok dulu pemahamannya. Tinggal lagi bagi saya hadis ini boleh kita kaitkan dengan hal-hal haji yang kita sebut tadi lah. Pasal menyebut tentang Makkah dan Kaabah. Jadi itulah. Maknanya di sini disebut berlubang ya. Bukit-bukit di Mekah itu dalam syarah hadis, contohnya dalam An-Nihayah Ibnu Asir disebutkan bukit tu ditebuk lah, berlubang tu maksud ditebuk. Sebahagian menyebutkan ditebuk ni untuk digali abar, telaga-telaga ataupun terusan. Kemudian sebahagian mengatakan dalam ada riwayat mengatakan gunung ganang musnah. Ulama kata itu adalah gunung ganang musnah ni hak dekat berlaku kiamat. Pecah dan sebagainya.
kemudian ada dibawakan yang didakwa sebagai hadis tak, yang dia kurang sebenarnya tak tahu dia ambil mana lah, sebab yang saya jumpa cari hadis ni yang tadi yang dia kata ketahuilah tak, maknanya urusan itu telah membayangimu tak. Tapi kalau kita tengok dekat internet ni, dia tersebar satu benda yang didakwa hadis yang dia kata wa azallatka as-sa'ah, maknanya kamu dibayangi. As-sa'ah ni sebenarnya hari kiamat, tapi ada sebahagian orang tak, kan ada orang bina menara jam kan di Mekah kan, sebahagian kan dia kata dia punya arkitektur dia orang Malaysia sebagai lah kan, Burj apa nama kan, setengah orang mengaitkan itu, maknanya dibayangi. Inilah orang tu kita kata bila konspirasi benda ni, orang bila dia nak jadi teori betul tu, as-sa'ah dalam riwayat ni diterjemahkan sebagai jam. Jam. Sedangkan hadis-hadis akhir zaman ni bila sebut sa'ah ni, as-sa'ah ni masuk dari kiamat lah. Tak, maknanya seperti riwayat Amr ni, bila berlaku demikian-demikian, maka kamu telah dibayangi urusan itu, ataupun disebutkan sebagian orang dibawa, kamu telah dibayangi as-sa'ah hari kiamat. Maknanya contohnya berlaku tebuk gunung di Mekah dan sebagainya, maka maksud sebenarnya kamu telah dibayangi, maknanya hampir hari kiamat. Maka orang sebab nak kait dengan burus tadi, diterjemahkan kamu telah dibayangi jam. Kerana as-sa'ah ni ialah antara maksud dia dalam penggunaan meluas kata Arab ni, antara maksudnya jam. Maka sebab orang nak kait dengan tu, dia boleh terjemah. Di sinilah kepentingan ulama ajar kita lah. Hadis-hadis ni kena dipahami mengikut selalu sebagai huraian hadis, tak, tidak boleh dipahami satu makna tu tak dengan tiba-tiba kalih betul lah. Tanpa ada, sebab ulama-ulama dahulu syarah hadis ni ambil kira dah soal bahasa apa sebagainya. Jadi itu satu, maknanya tak tepat, tak betul mengaitkannya dengan dibayangi jam tu. Terjemah, mana terjemah ikut bahasa moden, sedangkan maksud as-sa'ah di situ adalah as-sa'ah ni hari kiamat. Mana bila berlaku lah perkara-perkara tertentu, kalau diterima riwayat tadi, maknanya tadilah ditebuk gunung di gunung-gunung ditebuk tak? Setengah syurah kata buat terusan tak? Maka kamu semakin dibayangi hari kiamat tak? Maka orang nak kait dengan menara tu, diterjemahkan sa'ah tadi sebagai bahasa modennya jam, kamu dibayangi jam, maka dikait. Maka disebut sini, kalau kita terima ataupun andainya asar Amr bin As tadi sahih, maka ia sa'ah tadi membawa makna hari kiamat, bukanlah membawa makna dibayangi jam lah, sebagaimana dakwaan sebahagian orang. Jadi cumanya bila kita tengok bangunan disebut dalam riwayat tentang bangunan tinggi sebagainya, boleh kita ambil umum lah, ambil kefahaman umum hadis sahih yang orang berlumba-lumba meninggikan binaan, maka ambil secara umum. Maksudnya tak menyebutkan, maksudnya berlumba-lumba bina bangunan tinggi tak termasuk di Mekah, ambil dari dalil yang umum yang sahih tak, maknanya di mana saja tak, maka semakin hampir kiamat orang berlumba-lumba buat bangunan yang tinggi tak, termasuk dalam di Makkah tu Mukarramah. Dan tanda yang terakhir yang disebut malam ni adalah berkenaan dengan binatang buas bercakap dengan manusia. Binatang buas bercakap dengan manusia. Itulah riwayatnya dalam Tirmizi dan lain-lainnya, la taqumus sa'atu hatta tukallimas sibahul ins, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah binatang buas bercakap dengan manusia. Dalam syarah hadis disebutkan bahawa ini juga antara tanda yang belum berlaku. Tak, bagaimanakah binatang bercakap dengan manusia itu tidaklah dapat kita ramalkan apa sebagainya ulama tersebut. Tinggal lagi satu masa nanti berdasarkan zahir hadis akan berlaku, iaitu nak dekat hari kiamat ni, sebagai ini pun tanda-tanda
kecil, tak, maknanya nanti Allah alam kerana teknologi ke apa dan sebagainya. Hadis ni sekali dengan uh, perangkap hadis yang lain saya baca lah. Jadi disebutkan antara dalam hadis panjang tu, tak dekat hari kiamat, disebut Nabi kata tongkat, selipar dan peha seseorang tu boleh memberitahu kepada dia dan apa yang dilakukan oleh ahli keluarganya. Kemudian dia kata juga tak, nanti ketika itu binatang buas boleh bercakap dengan manusia. Bercakap di sini kata ulama hadis bukanlah tiru lah. Kalau kita bercakap kita kata lama dah start kan, borong kakak tua tak, borong tiung kan, boleh cakap dengan orang. Yang tu dia ajuk kan. Dia ajuk. Itu dipanggil talqin tak, mana mengulang laqana, mengulang balik apa orang cakap, tiru. Yang dimasukkan dalam hadis ni bercakap sungguh. Tak, mana dia cakap dengan binatang buas, bercakap dengan manusia tu, binatang tu dia bercakap dengan niat bercakap, bukan ajuk, dan kita pun faham apa yang dia cakap, maka tu akan berlaku. Jadi kalau orang pakai akal kata tak logik sebagainya, ulama bawakan riwayat berlaku dah. Contohnya pada zaman Nabi SAW, ada satu kisah, kisah sahih. Seorang penggembala kambing ni tiba-tiba serigala tangkap, rekam kambing dia dan bawa lari. Dia pun ikut serigala. Dia segala bercakap, dia kata pelik lah kan, tak pernah aku dengar sebelum ni. Tak, serigala bercakap, maka serigala ni sebut pula ada benda yang lagi pelik, iaitu dia serigala tu menyebut tentang kerasulan. Nanti muncul satu orang lelaki di Mekah, dia adalah rasul terakhir dan sebagainya. Maka itu berlaku. Itu dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu. Sebahagian ilmuwan yang menghuraikan hadis ni ada menyebutkan tadi kalau binatang tak adalah kita sebut ni. Tapi adanya kalau tadi tongkat, selipar sebagainya, ada yang kata alat teknologi lah. Mana jamat alat-alat yang maknanya teknologi kan. Kalau zahir hadis, benda-benda tu nanti diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Mungkin penghujung. Tak, sebagaimana dalam hadis nanti orang-orang Islam mukmin akan memerangi orang Yahudi. Itu pun cakap. Sehingga kalau Yahudi berondok di sebalik pokok atau batu, maka pokok dan batu itu akan bercakap. Jadi maknanya kepelikan biasalah. Maknanya tadi sistem tu pelik. Sistem tu pelik. Maka akhirnya sistem pelik ni maknanya akhirnya benda-benda pelik berlaku sebagai tanda hari. Tanya dia bercakap, dia tangkap kapal pengembala tadi lah. Tak, maknanya antaranya kata aku tak nak, rasanya kau seorang je yang bela kambing kat sini sebagainya lah. Asalnya cakap pasal kambing dengan pengembala. Kemudian bila pengembala tu pelik kan, pelik, sangat pelik dah, dia kata tak pernah aku dengar serigala bercakap. Lalu serigala tu cakap, ada lagi benda yang lagi pelik. Serigala tu dia mengkhabarkan tentang kedatangan Nabi SAW bakal datang. Sebagian riwayat mengatakan orang ni masa tu dia tak Islam lagi. Bila dia dengar serigala memberi kesaksian kenabian ni, dia pergi ke Mekah cari Nabi dan jumpa, dan dikatakan orang tu masuk Islam lah. Mana kuliah nak beritahu ni gitulah. Mana telah berlaku dengan izin Allah, serigala ni bercakap dengan orang, maka sebagai tanda akhir zaman nanti akan berlaku juga lah. Mana binatang buas, sibak ni bercakap dengan manusia dalam keadaan dia niat nak bercakap, bukan najuk, dipahami dan manusia pun faham apa yang dia cakap. Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Ya Allah, berkatku kesian kepada Allah. Allah kembali kepada Allah. Habis dah Ustaz. Sekejap lah sini. Sekejap lah sini. Dah habis lah. Sekejap lah. Okay, kita buka pada soalan. Ada yang tanya?
kalau tak nak cakap ni, boleh tulis dekat bahagian chatting. Ni ada siapa ni? Firdaus, dia tanya. Dia kata, tak clear Ustaz, boleh ulang segala tersebut apa? Testing. Ustaz jawab tu lah. Ustaz ada soalan yang tanya Ustaz. Tengok. Dalam konteks masa Ustaz, kita ada hari kiamat dan ada akhirat. Dalam konteks peristiwa yang berlaku ni, dekat mana pemisahan antara hari kiamat dengan hari akhirat tu Ustaz? Maksudnya hari kiamat ni, adakah dia maknanya berlaku bumi dihancurkan dan sebagainya tu sehingga semua orang masuk syurga atau neraka, ataupun dia sampai semua orang bangkitkan saja Ustaz? Yang itulah tu Kiamat ni itulah. Dia panggil kiamat kubra tu. Hari itulah hari yang berlaku hancur dunia. Yang mana tu Ustaz? Maksudnya sampai semua Dia bangkit tu dah dipanggil jadi maksudnya bila disebut hari akhirat ni, ialah dia bermula hari akhirat ni bila orang dibangkitkan lah. Bukan dulu tak dulu lah, sebab time mula-mula macam pening. Apa saya panggil kiamat? Sebab dia umum khusus manusia time tu lah baru manusia tengah mati. Tak, dia dipanggil kiamat kubra. Hari yang berlaku kehancuran tu dan akhirnya semua orang mati, dipanggil kiamat kubra. Tapi maknanya boleh juga dibawa masuk mana kiamat secara umumnya sampai habis lah, sampai orang masuk surga neraka. Kiamat akhirat kan. Mana kiamat tu dari satu sudut masuk dia sama dengan akhirat lah. Kan? Daripada berlaku kiamat tu sampai lah al-ba'su kan, kebangkitan, hisab, hitung, timbangan, mizan kan. Betul lah. Jadi faham. Cuma lagi peristiwa yang hancur bumi ni kan, yang berlaku ke atas orang-orang yang paling jahat tadi, yang tak ada pun orang beriman tadi, maka tu disebut istilahnya kiamat kubra, kiamat besar lah, iaitu hari berlaku kehancuran. Gitulah beza. Satu lagi soalan Ustaz. Bila Ustaz terang ni, antara tanda-tanda kiamat ni biasanya bila tak ada orang ni lah, tak ada orang yang beriman lah, kalau bisa kita tengok ni kan. Macam mana kita nak jawab kalau ada orang cakap kalau macam tu tak risau sebab ramai lagi orang Islam tengok bumi confirm tak berlaku kiamat. Macam mana nak jawab tu Ustaz? Macam mana? Orang Islam masih ada di bumi. Ni katakanlah kalau ada orang jenis yang apa ni, defense ni, dia kata kalau macam tu kita sekarang ni, maksudnya hari ni lah, kita tak payah risau lah sebab kiamat ni confirm takkan jadi sebab ramai lagi orang Islam. Macam mana kalau kita nak jawab ni orang macam tu Ustaz? Baik. Ialah kita ni sebab tu bila bincang beriman pada hari akhirat kiamat, benda pertamanya dipanggil hasbiyatul maut, kematian. Mana selain daripada kita takut berlaku kiamat atas kita, kita juga takut berlaku kematian atas diri kita dalam keadaan kita tidak bersedia. Jadi selalu orang yang cakap tak payah risau sebagainya tadi seolah-olah maknanya kiamat tak berlaku lagi, maknanya seolah-olah ambil remeh. Tapi kita katakanlah kiamat kecil, iaitu mati itu perkara pertama dalam iman. Bila-bila boleh berlaku
ke atas kita. Maknanya kita ni dalam keadaan duduk di awal zaman ke, duduk di akhir zaman ke, nak dekat kiamat ke ataupun tak berapa nak dekat, maka kita semua disuruh oleh Allah Ta'ala mengingati mati dan membuat persediaan untuk mati. Nah, kerana kita bimbang kalau kita tidak membuat persediaan, kita akan mati dalam keadaan yang tak elok, su'ul khatimah, wala'iyahzubillah, minta lindung lah. Ya Allah, maknanya gitu. Walaupun mana kiamat lambat lagi, adakah kita yakin kita ni mati lambat lagi? Jadi kalau kita ambil remeh dan tidak bersedia, kita bimbang nanti sebab kiamat memang lambat lagi. Tapi andai takdirnya Allah matikan kita cepat, maka kita tak bersedia, maka kita meninggal dalam keadaan tak elok, maka itu sangatlah tak elok untuk perjalanan kita di alam yang satu lagi. Maknanya bukan bila kita kata tak, tanda-tanda ni Allah bagi semuanya untuk kita bersedia. Berhati-hati bukanlah sebenarnya untuk kita berasa lega kan. Mana orang Islam amal lagi kan. Sebabnya nanti kita tu lah semua ni kalau kita tengok sebelum mana antara cabaran besar orang beriman nak pertahan iman ni kemunculan Dajjal. Dan Dajjal. Kemudian sebelum munculnya Dajjal itu, Dajjal besar tu sebenarnya kan, Dajjaluna kathirun, akan muncullah banyak pula Dajjal kecil kan. Yang sebagian riwayat menyebutkan jumlahnya 40 sebagainya. Yang bermula kata ulama dengan nabi-nabi palsu yang muncul selepas kewafatan Nabi SAW dan sampailah sekarang. Tetaplah menuduh dah, tapi betapa banyak Dajjal kecil yang nak menyesatkan orang. Maka kita kena tengok. Maka kadang-kadang belum lagi orang-orang jahat yang mempunyai kuasa-kuasa. Yang macam Dajjal besar ni memang Allah Ta'ala bagi dengan izin Allah kan. Kuasa menghidupkan orang mati sebagainya. Kita zaman ni kita tengok kadang bukan datang pada ujian macam tu lagi kan. Kita dah lemah dah iman kan. Dah tewas dah. Macam-macam berlaku. Kadang-kadang orang kata minta maaf kan, macam tak payah datang Dajjal kan. Mana yang kata kadang-kadang yang minat sukan kan, maka kadang-kadang terlalai tak dengan sukan tersebut kan. Mana dah contohnya lewat dah semayang apa dan sebagainya, tak lupa dah buat amalan-amalan soleh. Itu juga yang minat kepada hiburan tak. Sebab tu orang kata tak, sebagian ilmuwan kata tak payah datang Dajjal, tak, bukan tak datang, tak dapat bayangkan macam mana bila Dajjal datang nanti. Kerana datang manusia-manusia ni, macam artis hiburan sebagainya, dah menyebabkan orang-orang yang sebahagiannya elok dah zahir tak buat amalan soleh, tutup aurat, pakai tudung sebagainya. Tak, bila berdepan dengan ujian-ujian artis ni, jadi goyah kan. Pakai satu ketika dulu pernah tak, pegangkan peluk apa sebagainya lah. Jadi ulama-ulama mengingat pada kita tak, mana suasana yang belum datang lagi. Dan belum pun kita berada dalam keadaan terdesak. Dajjal ni dia datang tu kita dalam keadaan sesak. Kita hari ni mungkin kita boleh cakap insya-Allah bila Dajjal tu kata nanti kita boleh tahan iman tak. Keadaan ni bukan macam hari ni kan. Keadaan ni kan dalam hadis kata mana dah dunia melalui kemarau kan. Air kering, langit tak menurunkan hujan, bumi tak menumbuhkan tanaman. Maka tiba-tiba masa tu Dajjal datang, dia boleh menurunkan hujan, dia boleh menumbuhkan tanaman. Dan benda yang kita hilang, kita perlu tu, tiba-tiba dia boleh wujudkan. Maka dia mendakwa Tuhan. Maka kita tak tahu keadaan macam mana. Sebab tu lah, fitnah Dajjal ni, mana belum kiamat lagi. Mana fitnah Dajjal ni fitnah yang besar. Sehingga kan, kita tengok dalam hadis lah, bukan Nabi Muhammad, Nabi terakhir ni yang mengingatkan Dajjal. Nabi-Nabi yang awal peringatkan umat tentang Dajjal. Kerana risau dia tentang sebelum kiamat tu berlaku. Maka kita kena cerita kat dia. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan banyak sekali tanda-tanda kiamat ni. Supaya kita beringat. Bukan kita dah ambil kot. Kita ada orang beriman lagi, kiamat lambat lagi. Kerana tanda-tandanya, terutama yang kecil, telah berlaku dan sedang
berlaku. Kemudian sebahagian tanda tu akan berlaku yang kita mungkin lalu tak. Dan kalau kita tak bersedia, mungkin kita berada dalam keadaan yang tergugat iman tak, mungkin tertewas. Wal'iyadzubillah, terlindung. Dan belum lagi tak menuju kepada tanda-tanda besar lah. Kerana kita bimbang tak, kita termasuk wal'iyadzubillah, minta lindung lah dalam orang-orang yang tewas dengan perkara-perkara yang berlaku. Jadi itulah yang dapat jawab. Ada soalan lagi? Tadi saya nak tanya Ustaz. Sila. Ustaz ada berapa lah? Ada 2 soalan yang tanya. Yang pertama ni, kata apa tu, pasal Ya'juj Ma'juj. Ada, mereka ni kaum yang belum muncul lagi kan? Ulama ada 2 pandangan. Ada 2 pandangan utama. Ada yang ulama mengatakan Ya'juj Ma'juj ni tak, ada yang mengatakan daripada zaman awal tu dah keluar sedikit demi sedikit. Tak, mana yang keluar sebagai tanda besar kiamat nanti adalah yang yang paling hebat lah. Sebab sebahagian dalam, kalau baca huraian hadis, sebahagian menyebutkan, ramai ulama mengaitkan mereka dengan orang-orang Tartar, Mongol dan sebagainya lah. Orang belah-belah sikit. Tak mengaitkan. Maknanya sebahagian menyebutkan dah keluar sikit tak, ketika mana Tartar menyerang Kerajaan Abbasiyah dan sebagainya lah. Tapi ada ulama yang berpendapat mereka ni belum keluar lagi. Tak, pendapat kedua, dan mereka akan keluar akhir zaman lah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis kan. Yang macam dalam hadis Tami Adari kan. Ditanya tasik kan. Tasik Tabariyah sebagainya lah. Dia akan minum kering dan sebagainya. Maka ada 2. Ada yang mengatakan dah keluar sikit-sikit. Akhirnya nanti baru dia punya prime ni keluar. Tak. Kemudian ada yang mengatakan tak keluar lagi. Tak. Nanti dia akan keluar. Tak. Dan kalau ikut hadis Muslim tu, mereka ni keluar pada zaman pemerintahan Nabi Isa alaihissalam. Ada satu hadis panjang, agak menarik cerita. Tak, yang akhirnya dengan doa lah. Lepas doa tu Allah hantarkan tentera berupa ulat. Disebut ulat ni yang menggigit Ya'juj Ma'juj ni dan membunuh mereka semua. Maknanya dia, kalau ikut hadis Muslim tu, Nabi Isa yang mampu menewaskan Dajjal ni, maka nak katanya Allah ciptakan Ya'juj dan Ma'juj ni hebat lah. Mana tak dapat nak dibendung. Sehingga akhirnya dengan doa, maka Allah menurunkan bantuan, barulah tewas Ya'juj Ma'juj. Bilangan Ya'juj Ma'juj ni ramai ke Ustaz? Ya? Dia terlalu ramai kan bilangan Ya'juj? Ramai. Terlalu ramai. Nisbah dia manusia. Dia satu bangsa. Bukan makhluk asing. Macam Dajjal kan. Dajjal tu pun kalau ikut dia manusia. Dia kira macam sebangsa lah dengan ni tu. Macam Ya'juj Ma'juj ni bangsa lah, kelompok. Dan ramailah ulama mengatakan mereka ni dari bahagian tu. Maksudnya kalau kita baca riwayat-riwayat tu, adalah disebut kan. Tanda-tanda contohnya orang yang kuat, kemudian ada sebahagian riwayat kata bermata sepek kan. Macam-macam lah. Daripada tanda-tanda banyak tu, maka ramai yang mengatakan mereka ni dari bangsa Tartar, Mongol dan sebagainya. Mana salah pendapat, salah satu pendapat yang ramai lah. Ada juga yang kata mereka ni tinggal di pergunungan India gitulah, Himalaya sebagainya. Itulah. Mana yang pentingnya kita pegang yang disepakati itu bukan dia satu bangsa kan. Yang hebat lah, kuat lah. Kan, mana dia akhirnya dia berjaya meruntuhkan kan. Apa kita kata, benteng kan. Kan dia asalnya zaman Zulkarnain kan, surah Al-Kahfi. Dan mana Zulkarnain tak bersama orang, tak menempa benteng tu dengan besi dan sebagainya, kuat lah tu. Maka akhirnya Ya'juj Ma'juj ni dia boleh juga mecah ke benteng lah. Lepas tu antara ciri dia ulama sebut, dia satu bangsa yang gagah dan kuat.
Lepas tu Ustaz tanya tentang yang binatang buas yang boleh bercakap tu. Dia cuma bercakap, dia cakap saja, cakap apa dia? Dia cakap Ada disebut macam tu. Ha? Cuma tanda tu ni kita kena bezalah, tu tanda yang kira kecil. Dia satu lagi yang tanda besar ni disebut keluar binatang Dabbatul Ard kan. Dabbah al-Ard ni yang tu antara tanda besar ataupun menghampiri yang tu lah. Yang tu disebut. Kerana yang tu dia kira bila dia boleh mengenali kan. Dalam riwayat kata dia boleh kenal orang ni kafir ke apa sebagainya. Yang tu boleh bercakap tentang keimanan atau kekurangan seseorang. Yang tu lain. Yang disebut ni sekadar dia kata binatang buas ni boleh bercakap. Manusia. Tidaklah disebut pula kan. Dia cakap apa sebagainya. Sebab dalam syarah hadis pun tak banyak sangat tentang binatang bercakap ni. Cuma dia mendatangkan contoh hadis serigala tadi tak, untuk kira beri keyakinan pada orang kan. Kata mustahil zaman Nabi pernah berlaku dah, tapi itu sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Sebabnya Nabi pernah bercakap kan. Itu Nabi sebagai disebutkan dalam itu sebagai penegasan untuk tak mustahil walaupun sedih lah. Okey. Ya, itu saja soalan saya. Yang lain ada soalan katanya? Ada? Syukri. Aziz. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya, hari kiamat betul ke tak ada orang Islam yang akan mengalami peristiwa hari kiamat tu, dan hanya orang kafir sahaja yang akan mengalami peristiwa kehancuran gunung-gunung? Dah tadi. Sebab saya lambat masuk. Cerita tadi dah. Itulah kena tengok rakaman. Oh, kena tengok rakaman ya. Memang betul lah mana disebut tadi. Tanda pertama tu kita bincang. Kan antara tanda kiamat tu nanti tak ada orang. Tidak berlaku kiamat sehinggalah orang tidak menyebut Allah. Kemudian ceritalah. Kemudian hadis tadi tidak akan berlaku kiamat melainkan atas orang yang paling jahat. Kan? Maknanya ringkaslah kita cerita balik. Nanti sebelum berlaku kiamat tu Allah Ta'ala menghantarkan satu angin. Angin ni dalam hadis lebih lembut daripada sutra. Angin ni bila Allah hantar, dia mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Walaupun dalam jiwa orang tu ada sikit je orang terketih di iman, maka tetap dia akan selamat. Maka tu kepentingan iman. Syuk pun dah jawab tadi, Syuk. Jadi majid manusia, bukan alien. Dia bangsa lah, satu bangsa. Cumanya tu lah pasal tu tadi, mana kita usahalah. Sebab tu kita selalu lah ulama, ilmuwan kan, betul sahabat-sahabat kita di mata kita nasihat kita kan, jaga iman kan, kuatkan iman tu, kena kait supaya mudah-mudahan kita kalau umur panjang jadi orang beriman dan sehingga kalau panjang sungguh umur, biarlah Allah cabut nyawa kita kalau orang beriman ketika angin itu datang, maka tidaklah termasuk dalam golongan-golongan. Antara kebimbangan kita kalau kita tak menjaga iman, wal-iyadzubillah kan. Dia kata tadi. Contohnya kita beriman dah sekarang ni, maka dalam mendepan ni banyak tanda-tanda sebelum sampai angin tu datang, dibimbangi tak kuat, tak bersedia, wal-iyadzubillah, maka kita lari dari landasan sebenar dan terbimbang lah. Bila orang yang tak mati dengan dicabut tu, maknanya tak ada iman, atas mereka dah akan berlaku hari kiamat. Alhamdulillah. Itu kepentingan memelihara dan menjaga iman, tunjuk hidayah daripada Allah Taala kita lah. Tapi suka nak ulang. Maknanya dalam zaman sekarang ni, apa kebaikan yang kita boleh capai, boleh dapat, kita buatlah dulu.
kerana kita tak tahu adakah selepas ni kita masih ada ruang dan peluang untuk melakukan ibadah ataupun amalan-amalan yang boleh dilakukan sekarang. Termasuklah ni apa? Kita ni lah majlis ilmu kan. Maka saya sebagai orang yang mengajar ni memang berasa sangat lah. Tak ni alhamdulillah lah kira apa. Seminggu sekali ada juga kan. Alhamdulillah. Dapat juga. Lepas tu kita kata ada orang minta kita buat. Sebab apa tak tahu dah. Tak tahu kok lepas ni online pun tak boleh juga lah. Alhamdulillah. Jadi itulah mana-mana yang kita dapat rebut tak pada sahabat-sahabat semua kan. Sekarang kita nak pergi ke majlis yang realiti tak ada dah. Maka itulah. Kita ada online maknanya sama ada secara begini ataupun kita tengok video dah klik dan sebagainya. Jadi kita selagi ada peluang dan ruang kita usahalah. Itu dalam bidang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang Allah beri amanah ilmu ni takut juga lah kan. Maknanya kalau kata lepas ni kata tak boleh dah kuliah. Jadi bimbang besok Tuhan tanya kan. Ada benda-benda yang kok tak sempat sampaikan lagi kan pada orang. Maka itu satu amanah tanggungjawab. Maka semua tu lah kita kata jadi satu kerisauan. Sebab tu terima kasih banyak pada sahabat-sahabat maknanya dalam keadaan tak boleh tu maka kita alhamdulillah dapat juga lah buat walaupun seminggu kali ni dan masih dapat kita dapat dan capai. Okey, ada soalan lagi? Soalan di luar tajuk lah. Boleh kita ni? Boleh Zat? Boleh. Boleh. Soalan di luar tajuk. Ada? Soalan luar tajuk boleh Ustaz? Boleh. Okey Ustaz. Dalam Islam kita dibenarkan untuk membunuh binatang berbisa atau berbahaya dan juga binatang yang sebut dalam hadis cicak lah kan. Dan dalam hadis sebut yang saya baca lah boleh bunuh dengan sekali ketukan dapat 100 pahala. Kalau 2 kali ketukan 70 pahala. 3 kali ketukan 40 pahala. Saya tak apa ingat. Jadi yang jenis-jenis orang ni orang yang geli-geli kepada cicak ni dia tak mampu nak bunuh. Kadang-kadang dia alih-alih alih-alih guna penyapu ke ataupun guna something lah. Tapi dia buang ke dalam air yang bagi lemas ke kan untuk membunuh dia dengan cara lemas. Alih-alih sampai ke air. Jadi macam mana Ustaz? Hukum-hukum untuk jenis-jenis orang yang jenis ada perasaan geli ataupun takut. Cicak lah terutamanya cicak. Dia pertama je. Ihsan kita terhadap binatang. Faham. Yalah, mana ada ihsan. Baik, pertamanya hadis tadi dipahami kan. Kenapa yang sekali ketuk mati pahalanya lebih banyak daripada 2 kali dan 3 kali. Di situlah sebenarnya satu dipanggil maqasid syariah. Maksud di sebalik arahan ni adalah walaupun satu benda tu kita diperintahkan untuk bunuh, maka itu dalam hadis 40 tu kan. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan ihsan. Maknanya bunuhlah dengan cara yang paling cepat mati. Maka untuk galakan paling cepat tu mana ketuk sekali, mana kuatlah terus mati. Maka tidak terseksa walaupun kita suruh bunuh dia kan. Maknanya mana sekali ketuk mati terus bagus. 2 kali kurang sikit. Kenapa? Kerana ketuk kepala, ketuk pertama tak mati, maka seksa sekejap, ketuk kedua mati. Maknanya asas. Sebab tu dalam tu ada maknanya tercantik ajaran Islam. Maknanya suruh bunuh. Maksudnya binatang cicak kena bunuh, tapi keseluruhan bunuh tu tidaklah menjadi satu tekad yang menghalalkan penyiksaan. Sebab tu kita tengok dalam Quran bila mula-mula berperang Allah ajar orang Islam cara bunuh tu
pancung. Mana kerak leher, kerana tu cara yang paling cepat mati. Kan? Dan maknanya sembelih sebagainya lah. Maknanya walaupun ada ruang untuk kita menyembelih, membunuh atas sebab-sebab yang syarak benarkan, tapi tidaklah boleh menggunakan penyiksaan. Sebab itulah pahala tu mana pukul 3 kali, maknanya dia terseksa 2 kali sebelum pukul ketiga mati. Maka pahalanya kurang daripada pukul sekali lah. Maknanya gitu. Baik. Kemudian yang kedua, bila bincang bab bunuh ni tak dilarang kita menggunakan cara yang menyeksa, melainkan tak ada cara lain dah selain itu. Contohnya, kalau contohlah dia halau cicak dia sampai masuk dalam air, kalau cepat dia mampus terus tak ada masalah lah. Kalau kata dia masuk air tu lemah tak, lagi cepat mati daripada kita ketuk atau pukul dia, maka tak ada masalah. Dan insya-Allah ikut maksud tu adalah pahala insya-Allah membunuh cicak. Tapi kalau andainya masuk air tu maknanya lama baru mati sebagainya, dibimbangi tadilah termasuk dalam penyiksaan tadilah. Penyiksaan yang tidak dibenarkan. Dia maknanya seksa ni kecuali lah maknanya tak ada cara lain dah melainkan itu. Maka barulah kiranya dibenarkan. Tapi maknanya gitulah. Maknanya itu sifat ihsan. Mana yang ditegaskan dalam hadis 40. Maknanya walaupun dia maknanya dihalalkan bunuh, bukanlah tekik untuk kita menyiksa. Itu sebab tu dalam penyembelihan, menghukum orang dan sebagainya, maka dia masih ada ihsan dia lah. Maka tu menarik Islam. Okey, saya ada soalan lagi tapi kok ada yang lain ada soalan tu boleh ajukan dululah. Soalan terakhir kot sebab kita dah ada berapa soalan lebih dah. Syuk pun dah ni, dah ulur ni. Ke sebelah. Ramai saya dah malam. Ya, 2 soalan kot. Soalan satu Anja, satu lagi. Siapa lagi ada nak tanya? Kalau tak ada saya aju dulu. Boleh, Anja dulu kan? Okey, sebab saya ada baca dalam Facebook lah berlega-lega lah sebelum ni bahawa seseorang itu tidak menanggung dosa saudaranya yang lain kan. Macam dalam Al-Quran pun ada kan ayat, saya tak ingat ayat apa, tapi seseorang itu tidak menanggung dosa orang Wala lain. taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziratu wizra ukhra ya, Ustaz. Okey, lepas tu adakah ia contohnya kalau kita tengok amalan yang baik, contohnya saya mengajar kepada anak murid saya dan anak murid saya mengajar kepada anak murid yang lain, jadi pahala tu dia akan berterusan kan, yang setakat saya belajar lah, pahala yang baik itu. Tapi untuk dosa pula, saya mengajar, contohlah saya mengajar Cikgu Hazim ni kan, buat jahat mencuri. Lepas tu dia pula mengajar pula Ahmad Syauqi ni, suruh mencuri lagi. Jadi adakah dosa setelah saya meninggal tu, dosa tu berterusan pada saya yang mengajarkan benda yang tak patut? Selagi mana kita tidak isytihar kepada orang, kita sudah bertaubat daripada salah yang kita ajar, maka dia akan berterusan. Mana kita kena lepas diri. Maknanya betul lah aku dulu mengajar dia curi. Aku taubat dah. Mana selagi, dan mengajak dia bertaubat. Mana lepas ni kalau dia buat juga aku lepas diri lah sebab aku tak buat dah benda tu. Kalau macam tu habis lah. Tapi kalau tidak ada, dia sebab tu kaedah dia kan. Kadang-kadang satu orang bila tersasul benda depan ramai ni, dia kena betulkan depan ramai juga. Maknanya gitulah. Sebab tu kita tengok antara kisah sebahagian diriwayatkan tentang ulama-ulama dulu kan. Maknanya sebahagian tu, contoh ada ulama yang sebelum tu dia pernah belajar dengan guru Mu'tazilah dan menganut pandangan Mu'tazilah. Maka ketika dia dah sedar benda tu salah, dia bertaubat tu, dia akan isytihar depan ramai. Contohnya ada ulama yang dia cabut jubah dia. Dia kata sebagaimana aku cabut jubah ni, macam itulah hari ni aku dah tinggalkan pahaman Mu'tazilah. Maka dengan perisytiharan begitu, bagi yang contohnya kita mengajar benda salah pada orang lain ni, maka insya-Allah lepaslah kita. Dan dia tanggunglah sendiri. Tapi kalau tak
pihak tak, ataupun paling kurang kata beritahu pada orang yang kita ajar tu bahawa benda tu salah, jangan buat dah. Maka dibimbangi. Gitulah. Jadi benda tu bukan kita tanggung dosa orang lain. Dosa kita tu ialah kita mengajar dia benda yang salah. Tak, contoh kita katalah, ya, contoh kita sebagai suami, contohlah isteri kita tak menutup aurat. Bukan kita tanggung dosa dia tak tutup aurat. Apa? Maknanya sebab dia tak tutup tu, kita tak ajar dia. Maka kita menanggung dosa sebab tak mengajar dia. Ataupun kita tak menegur dia. Dosa kita adalah kerana tak menegur dia. Jadi dosa berkaitan. Bukan mana menanggung dosa dia. Memang tak menanggung dosa orang. Cuma sekiranya dosa orang tu ada kaitan dengan kita, tak tegur, tak ajar dan sebagainya, sedangkan orang tu bawah tanggungan kita, maka ketika itulah mana kita berdosa, bukan menanggung dosa dia, mana cara kita sebut. Tak, kita kata memang berat seorang suami, seorang ayah kan, seorang adik-adik lelaki kan, mana terhadap orang perempuan yang ada di dalam keluarga dia. Tapi berat tu bukan berat menanggung dosa, tapi berat kerana kita tak laksana tanggungjawab kita, tak, yang menyebabkan orang tu melakukan dosa. Jadi itu sebenarnya. Mana dosa tu dosa kita sendiri. Dosa tak menegur, dosa tak mengajar. Kan? Di mana hadis disebut kan, satu orang tu, jenazah tu tak, diseksa kerana tangisan keluarganya. Tak? Jadi maksud dia tangisan keluarga ni sebenarnya bukan sebab menangis perbuatan dia. Asal menangisnya dia kena seksa dah. Itu ulama sebut. Mana kerana apa? Menangis tu ratapan, dan ketika hidup dia tak pesan kat keluarga dia. Kan? Kalau aku mati, kamu janganlah menangis sampai jadi meratap dan sebagainya. Kerana seksaan dia itu. Ataupun kalau orang zaman jahiliyah, diupah. Tak? Maknanya sebelum mati diupah ada orang. Aku mati nanti, menangis dan sebagainya. Jadi itu. Maknanya tidak bertentangan sebenarnya benda. Sebab yang ditanggung tu dosa kita sendiri, tapi dosa yang berkaitan dengan tanggungjawab kita terhadap orang yang melakukan dosa tersebut. Bila kita dah buat tanggungjawab kita, dia buat juga, maka insya-Allah lah kita lepas diri lah. Tak ada apa. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah. Dah pukul 11 lah. Kita punya musbah ni. Jadi dalam siri ni jadi lebih lama sekali. Saya berasa alhamdulillah tak apa. Baca ilmu ni penuh dengan keberkatan. Okeylah kot. Tak ada apa. Dia benda ni rekod. Jadi itulah. Kita itulah siapa Fahmi penuh post ke dalam ni grup. Grup WhatsApp dan juga dalam Facebook punya tu, iPod. Okay. Bolehkah kita sebab tu kita ambil gambar tu? Syaraf menggunakan tugas. Okey, ada gambar ni, sedia? Okay, semua buka tu. Buka kamera. Buka, Bagi handsome sikit. Betul. Apa tunjuk rumah lah ni? Sekejap. Ada sekejap nampak minta ni keluar gambar. Cikgu Azim pergi pantai mana tu? Langgar SOP tu. Kan selalu. Syoki Kenapa? sejak Version baru lah. Syoki sejak nak kahwin pakai kopiah pula. Version baru. Nak kau mana Syoki? Sedia. Satu. Okay, satu lagi. 1, 2, 3. Kita ada berapa orang? 8 orang ni. Okay, last freestyle. 1, 2.
3. Okay, done. Tapi dia version baru lah. Apa? Tengah macam-macam je. Ustaz gimana Ustaz? Tak sempat lagi nak cakap terima kasih. Itu Ustaz. Okay Ustaz, kalau Ustaz tak dengar nanti Ustaz tengok rakaman je. Saya ucap terima kasih banyak Ustaz. Nak tidur awal ni, nak mulai tengok Belgium. Itu Euro Ustaz. Ada, aku ngantuk ni. Mami, baby dah sampai rumah ke? Oh, Fahmi. Mami tu cakap Oh, dah lari dah dia. Oh, Fahmi. Fahmi. Baby dah sampai balik rumah ke belum? Mami jangan mute tu. Tengah mute apa tu, mikrofon tu. Oh, okey, beres Fahmi. Guna mic nyanyi tu Fahmi. Okay lah. Fahmi dia simpan mic untuk nyanyi. Version baru lah. Kenapa version baru? Ustaz tinggalkan je. Oh, ada lagi Ustaz. Tandas je. Jangan kau pause. Tapi jangan ada perempuan. Guna email sekolah. Untuk kebaikan, tak apa. Alah, guna email sekolah. Asal, macam mana guna email sekolah ke? Oh, sebab nak rekod. Okey, air tak ada kat rumah ni macam mana? Air? Air ada. Air apa ni? Aduh lagi aku dah bayar bil lah ni. Kenapa tak ada air kat rumah? Covid tak ada air. Pandailah tema kenakan gambar. Boleh suarakan Fahmi. Tak tahu. Baik, gerak tu. Assalamualaikum.